Assalamualaikum, saya Siti Farida binti Johari, nombor matrik 275193. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai menganalisis aspek pengurusan strategi kepada organisasi. Organisasi yang kami pilih ialah Malaysia Airlines Berhad. Latar belakang organisasi. MAS merupakan syarikat penerbangan nasional Malaysia. Malaysia Airlines Berhad merangkumi Firefly dan MASWing. MAS telah menukar struktur korporatnya pada Mei 2016 dengan mengumumkan penubuhan Malaysia Aviation Group. Visi adalah menjadi syarikat penerbangan unik yang terkenal dengan kecekapan dan sentuhan peribadi sehingga memberi pelanggan pengalaman yang berada di luar jangkaan mereka sendiri. Misi mereka adalah menjadi syarikat penerbangan terbaik di dunia dari segi perkhidmatan pelanggan, keselesaan penerbangan dan pelepasan tepat pada masanya. Isu strategi terbahagi kepada dua. Yang pertama, pengurusan inventory dan yang kedua, persaingan yang tinggi dan perubahan tingkah laku pelanggan. Melalui pengurusan inventory, pelaksanaan operasi dengan kecekapan yang tinggi gagal dicapai kerana penyampaian maklumat yang tidak cekap dan kekurangan pengetahuan dan kemahiran kaki tangan. Selain itu, tidak mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan yang strategik dan mencari penyelesaian, serta perancangan yang lemah juga dalam pengurusan harga dan hasil. Isu strategi yang kedua ialah persaingan yang tinggi dan perubahan tingkah laku pelanggan. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, tindak balas kepada krisis COVID-19. Kedua ialah sekatan perjalanan dan krisis ekonomi. Dan yang ketiga, pengguna cenderung untuk memilih syarikat penerbangan yang menawarkan harga yang lebih rendah seperti syarikat AirAsia. Seterusnya, analisis persekitaran luaran. Yang pertama, persaingan antara pesaing. Ianya berdasarkan kuantiti pesaing sedia ada dan apa yang mampu dilakukan setiap pesaing di pasaran. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan industri yang pesat. Kedua, tingkah laku pembelian pelanggan. Dan akhir sekali, keupayaan pelanggan untuk berhijrah kepada pesaing kos yang lebih rendah seperti AirAsia. Kedua ialah ancaman pengganti. Kecenderungan pelanggan untuk mencari perkhidmatan dari syarikat penerbangan yang menawarkan harga yang lebih rendah serta kecenderungan untuk membandingkan produk dan perkhidmatan baru yang tidak pernah mereka gunakan sebelum ini. Terdapat beberapa strategi iaitu membina jenama yang kukuh yang dibina berdasarkan pembezaan dan peningkatan tertentu dari kelemahan sebelumnya. Analisis persekitaran luaran yang ketiga adalah ancaman peserta baru, iaitu ancaman pendatang baru di dalam industri penerbangan. Perniagaan baru berkembang pesat kerana zaman dan teknologi yang moden. Contohnya, pendatang baru yang memberi ancaman adalah AirAsia dan My Airlines. Yang keempat adalah kuasa rundingan pembeli. Penjualan produk dan perkhidmatan di dalam talian telah memudahkan pengguna membandingkan harga produk dan memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan bajet mereka. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kuasa rundingan pembekal. Harga yang ketersediaan sumber boleh dipengaruhi oleh pembekal. Kuasa pembekal dalam industri penerbangan adalah tinggi dan MAS bergantung kepada pembekal yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Contoh sumber bekalan adalah seperti minyak api. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jumat bin Azhar, nombor matrik 275234. Saya akan menerangkan tentang peluang dan ancaman, analisis persekitaran dalaman dan formula strategi. Bagi peluang dan ancaman, terdapat beberapa peluang dan ancaman yang telah dikenapasti bagi Malaysia Airlines Berhad, iaitu bagi peluang, trend globalisasi mengembangkan prospek e-dagang selaras dengan trend globalisasi yang terkini untuk mendapatkan kelebihan kompetitif dalam industri penerbangan. Peningkatan kuasa beli, orang ramai lebih cenderung untuk berbelanja lebih demi mengutamakan faktor seperti keselamatan atau keselesaan semasa memilih syarikat penerbangan. Penyesuaian teknologi, pengurusan inventory yang berkesan, rantaian bekalan yang cekap,
pengurusan data pelanggan dan analisis dengan cara yang berkesan untuk mendapatkan data mengenai permintaan pelanggan. Tawaran pengalaman pelanggan yang lebih baik, menganalisis corak pembelian mereka, senarai keperluan peribadi mereka dan pasaran tersesuai dalam industri penerbangan yang berkembang dengan pesat. Amalan mampan, mengurangkan sisa, menggunakan tenaga boleh diperbaharui dan melaksanakan pembungkusan mesra alam untuk meminimumkan kesan operasi terhadap alam sekitar secara keseluruhannya. Bagi ancaman pula, kemelesetan ekonomi, iaitu kesan daripada wabak pandemik COVID-19 dan inflasi yang tinggi telah membawa kepada kemelesetan ekonomi yang ketara. Gangguan rantaian bekalan memberi kesan kepada ketersediaan produk dan harga di dalam sektor penerbangan. Perubahan tabiat pembelian. Kemunculan teknologi seperti e-dagang telah membolehkan pengguna untuk membandingkan harga dan kualiti syarikat penerbangan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis persekitaran dalaman. Yang pertama, pengurusan, melaksanakan strategi, meluluskan inisiatif dan terlibat dalam perancangan untuk masa depan. Yang kedua, iaitu kewangan, bertanggungjawab untuk pengurusan kewangan, perancangan dan pengawasan, membuat keputusan bagi memastikan kesihatan fiskal organisasi supaya syarikat mempunyai wang yang diperlukan untuk mencapai matlamatnya. Ia juga untuk memastikan ada wang tunai di tangan untuk operasi dan kecemasan. Yang ketiga, jualan dan pemasaran. Pemasaran bertanggungjawab untuk memahami pelanggan sasaran dan mempersembahkan produk dan perkhidmatan dengan cara yang sejajar dengan keperluan mereka. Jualan bertanggungjawab untuk mengambil petunjuk dan prospek yang dicipta melalui proses pemasaran dan menukarnya kepada jualan yang menguntungkan. Yang keempat, operasi, iaitu bertanggungjawab untuk menukarkan input kepada output. Seterusnya yang terakhir iaitu formula strategi, iaitu kelemahan dan kekuatan organisasi. Yang pertama berkaitan kelemahan. Kebergantungan kepada pembekal. Apabila terdapat hanya beberapa pembekal untuk produk, kuasa tawar-menawar pembekal meningkat dan ketara dan boleh menjejaskan keseluruhan industri secara negatif. Gelagat pembelian pengguna. Selepas wabak pandemik COVID-19 dan faktor kos sara hidup yang semakin tinggi, orang ramai kini lebih mengambil berat tentang kewangan mereka sehingga menjejaskan tingkah laku pembelian. Yang kedua, iaitu kekuatan. Margin keuntungan yang tinggi. Seluruh industri penerbangan menikmati purata 10% pasaran keuntungan yang semakin meningkat dari semasa ke semasa di seluruh dunia. Saiz pasaran yang besar, saiz pasaran yang meningkat secara eksponen telah memberikan kelebihan kepada Malaysia Airlines untuk mendapatkan prospek pelanggan yang baru. Perkhidmatan pelanggan yang baik. Membina hubungan peribadi dan profesional dengan pelanggan telah menjadikan pelanggan setia dan mengekalkan hubungan yang positif. Strategi jualan dinamik. Mengekalkan rantaian bekalan yang cekap dengan mereka bentuk sistem pengurusan yang lebih berkesan. Hasilnya ialah kos pengurangan inventory telah menurun dengan ketara dan menjimatkan masa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Aizat bin Aman, nombor matrik 274697, akan membentangkan berkenaan tajuk analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama ialah strategi SWOT. Strategi SWOT terbahagi kepada dua, iaitu margin keuntungan yang tinggi, penyelesaian teknologi. Kelebihannya ialah mengurangkan kesilapan manusia, meningkatkan kualiti dan kelajuan perkhidmatan, meningkatkan produktiviti pekerja dan menjimatkan wang. Kekurangannya pula, kos perniagaan yang tinggi, modal pendahuluan yang besar, tidak dapat menyediakan tahap perkhidmatan pelanggan yang seperti pekerja, manusia, terdedah kepada serangan cyber. Kelebihan strategi jualan dinamik peningkatan kuasa beli ialah penggunaan katalog boleh mengukuhkan identiti mas secara dalaman dan mempersembahkan dengan cara yang menarik kepada bakal pelanggan.
Kekurangannya pula, pemasaran katalog memerlukan perbelanjaan awal yang besar kerana syarikat bukan sahaja perlu mengeluarkan katalog tapi juga memfokuskan kepada elemen lain yang boleh menarik perhatian pelanggan. Analisis SWOT yang kedua ialah strategi WOW, iaitu isu pengurusan inventory penyesuaian teknologi. Kelebihannya ialah keupayaan untuk meningkatkan ketepatan dan kecekapan melalui analisis dan pelaporan data. Kekurangannya, kesukaran dalam memahami dan mengendalikan analisis risikan perniagaan. Analisis SWOT yang ketiga ialah strategis, iaitu perkhidmatan pelanggan yang baik, perubahan tabiat pengguna. Kelebihannya ialah menggalakkan pelanggan untuk terus kembali dan memastikan aliran hasil yang stabil untuk jenama. Ini contohnya pelanggan repeat order. Kekurangannya ialah melibatkan kos yang mahal. Syarikat Malaysia Airlines mesti mengambil kira kos ganjaran, kos infrastruktur yang diperlukan untuk mengurus program dan kos pemasaran program kepada pelanggan. Sekian, terima kasih. Nama saya Baba Tarani, anak perempuan Raja Gopalan. Nombor matrik saya 2749988. Saya ingin menjelaskan tentang strategi kebergantungan kepada pembekal dan gangguan rantaian bekalan. Kelebihannya ialah berkomunikasi dengan kerap, memastikan pembekal sentiasa memantau dan memastikan mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk memenuhi permintaan syarikat. Kekurangannya ialah budaya pekerjaan dan keperluan yang berbeza merupakan kekurangan utama dalam hubungan syarikat dan pembekal. Carangan strategi ialah menggunakan strategi penyelesaian yang berasaskan teknologi. Dengan margin keuntungan yang tinggi, Malaysia Airlines boleh memfokuskan kepada strategi otomasi, iaitu proses menggunakan teknologi untuk melaksanakan tugas berulang dengan campur tangan manusia yang minimum. Selain itu, menggunakan trend globalisasi dan harus menyasarkan untuk mencipta pengalaman menarik yang boleh menarik pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Di samping itu, mewujudkan hubungan dengan pelanggan mereka dengan menyediakan pengalaman yang diperibadikan, inisiatif kemampanan dan strategi pemasaran digital yang berkesan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.